Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung dengan bahagian yang terakhir saya rasa video untuk bab kali ini. So iaitu kita masuk pada bab 14, maksud teselasi. Teselasi ialah pola bagi bentuk berulang yang memenuhi satu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Okey, beberapa contoh teselasi. Teselasi yang ini adalah terdiri daripada segitiga sama sisi. Okey, nampak? Okey. Syaratnya adalah pola bentuk berulang yang memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Okey, ini adalah contoh teselasi yang terdiri daripada rhombus. Okay, dia tak ada ruang kosong, tak ada ruang kosong di antara dia dan dia tidak berlaku pertindihan, so dia adalah teselasi. Okay, contoh ketiga, teselasi yang terdiri daripada gabungan oktagon sekata dan segi empat sama. Okay, oktagon sekata, di sini kita ada segi empat sama dan dia berulang lagi. Dan kalau tengok betul-betul tak ada ruang kosong dan juga pertindihan. Okey, barulah kita kata dia adalah teselasi. Okey, kita tengok contoh 21. Tentukan sama ada setiap bentuk yang berikut merupakan suatu teselasi atau bukan. Okey, so macam mana kita tentukan? So, tengok yang pertama, tengok corak yang pertama. Okey, semua corak yang pertama dia berulang, dia ada satu pattern, satu pola. Okey, walaupun dia berselang, okey, tapi ada satu pola. Kita tengok corak yang kedua pula. Okey, bentuk yang kedua pun sama. Dia ada satu pola yang berulang. Okey, bentuk yang ketiga pun sama. Bentuk yang keempat pun sama. Jadi, corak ini adalah teselasi. Okey, teselasi yang terdiri daripada beberapa bentuk pentagon yang berulang tanpa pertindihan. Okey, ingat dia tak ada tempat pertindihan. Yang kedua, dia tiada ruang kosong. Okey, di antara dia ni dia tak ada ruang kosong, barulah kita kata dia adalah teselasi. Yang kedua, kita nak tengok dia teselasi atau tidak. Okey, kalau kita tengok, kita ada segitiga kan yang berulang. Okay, tetapi dia bukan teselasi. Kenapa? Okay, tengok dekat tengah-tengah ni dia ada segi empat. Segi empat sama ni tidak berulang, dia satu je. So, bila untuk kita kata dia adalah pola yang sama, dia mesti ada bentuk yang sama berulang. Baru kita kata dia adalah pola yang sama. Satu je, dia tak nampak ada pola. So, dia bukan teselasi kerana terdapat bentuk yang tidak berulang iaitu segi empat sama. Tengok bentuk yang ketiga pula. Okey, kita nak tengok dia ada teselasi ke tidak. So, dia adalah teselasi. Kenapa dia teselasi? Sebab dia terdiri daripada gabungan segitiga sama sisi dan segi empat sama. Ini warna biru, segi empat sama ni warna kuning. Okey, biru, kat sini kuning, kemudian biru. Kemudian ada segitiga sama sisi ni yang warna hijau. So, dia berulang pada pola yang sama. So, dia adalah teselasi. Okey, yang keempat. Okey, kita tengok corak ni. Corak permadani ni. Corak kapet ke ni. Okey. So, adakah dia teselasi? So, dia adalah teselasi. Okey, kenapa dia teselasi? Terdiri daripada corak yang berulang tanpa pertindihan. Okey, kita tengok kepada bahagian 15, iaitu mereka bentuk teselasi. Kita dapat mereka bentuk teselasi dengan menggunakan transformasi isometrik seperti translasi, pantulan dan juga putaran. Okey. So, tengok video animasi ni. Okay, putaran 150 darjah ikut lawan arah jam. Okay, ini adalah translasi. Kemudian dilakukan putaran, pantulan, ulang lagi semula.
Sama juga dengan ini. Putaran ikut arah jam, kemudian putaran lawan arah jam. So kalau awak tengok dia punya pola tu, dia sama je, dia berulang. Okey, jadi dia adalah tesselasi, dan kita nak hasilkan tesselasi adalah dengan cara macam ni lah. Kita gabungkan transformasi yang kita telah belajar, pantulan, putaran, translasi untuk menghasilkan satu tesselasi. Dan bila kita lakukan, kita hasilkan tesselasi, kita kena make sure bentuk yang kita hasilkan tadi, dia tiada ruang kosong dan juga tiada pertindihan. Kita tengok contoh 22. Raja di bawah menunjukkan suatu bentuk tesselasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi yang dihasilkan dengan transformasi isometrik. Nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan yang pertama bentuk Q daripada P. Ini bentuk Q daripada P. P nak hasilkan Q. Apakah transformasi isometrik yang kita boleh nampak dekat sini? Yang pertama, dia boleh jadi pantulan pada garis BC. Ini garis BC, garis pantulan, kita pantulkan. So, kita dapat satu pantulan. Ataupun dia boleh jadi putaran 60 darjah ikut arah jam pada pusat B. Okey, ini pusat putaran. Kita putarkan 60 darjah. Okey, sebab sudut ni 60 darjah, kita alihkan sini 60 je, jangan 90. 60 darjah. Kemudian, arah dia adalah arah jam lah. Pusing ke kanan kan? Okey, arah jam. So, ada dua possibility jawapan. Sama ada pantulan ataupun putaran. Okey, ini putaran. Okey. Soalan yang sama. Okey, bentuk yang sama. Tapi soalan B pula, bentuk R daripada Q. Okay, kita nak hasilkan bentuk di sini R daripada Q. So, apa jawapan dia? Dia boleh jadi dua jawapan juga. Pertama, pantulan. Okay, pantulan di mana? Pantulan pada garis BD. Okay, garis BD. Okay, yang kedua adalah putaran lawan arah jam pada pusat D. Okay, kat sini pusat D. So, kita putarkan ke bawah lah. Kalau putar ke bawah ni, maksud dia adalah lawan arah jam. C pula, bentuk S daripada P. S daripada P. S daripada P pun sama, kita akan ada dua possibility jawapan. Yang pertama, pantulan. Pantulan pada garis AB. Yang kedua, putaran ikut arah jam pada pusat A. Kat sini A, kita putarkan, kita akan dapat ikut arah jam. Okay, tesselasi SK. Tesselasi SK ialah tesselasi yang bentuknya boleh dikenal pasti dalam kehidupan sebenar. Contoh tesselasi jenis SK, kita ada swan. Kita tengok bird and horse. Awak nampak ni, dalam ni ada bird, yang pola dia berulang. Okey, arah yang berbeza, ulang. Okey, kita ada horse kat tengah-tengah dia. Kalau awak tengok betul-betul dia tak ada pun ruang yang bertindih, tak ada ruang kosong dan tak ada pertindihan. So, dia adalah tesselasi. Okey, lagi bentuk swan. Okay, swan yang warna koko ni, yang warna putih. Okey, yang ketiga, beatless. Okey, satu corak. Pola yang sama. So, dia ada tesselasi SK. Okey, bahagian ke-16, kita tengok projek tesselasi jenis SK. Okey, projek ni ada daripada buku teks muka surat 165. Kata kita ada satu bentuk segi empat. Okey, potong bahagian yang ditanda. Okey, yang ini kita potong. Kemudian pindahkan potongan dengan menyusun dan menampas seperti di bawah. Okey, kita alihkan. Kita hasilkan suatu bentuk. Okey, step yang ketiga, kita tekap. Okey, kita tekap dan kita ulang. Tekap dan ulang. Okey, tekap, ulang, tekap,
tangkap ulang. Okey. 4. Warnakan supaya menjadi lebih menarik dan tertarik. Testelasi biasa bukan testelasi SK lagi. Macam mana nak jadi testelasi yang ini adalah testelasi yang biasa je. Kalau kita nak jadikan dia testelasi SK, okey, jadikan dengan menambah sedikit lakaran dan maklumat. Okey, kita tambahkan titik. Kita tambahkan garisan 3 ni. Okey, kalau kita nampak sekali pandang, kita nampak dia macam kura-kura. Okey, kita tengok lagi, mungkin juga dia adalah tupai. Betul? Okey, nampak apa yang saya cuba sampaikan? Okey, kalau kita nak hasilkan testelasi SK, okey, kita hasilkan bentuk pola, satu pola yang sama yang menunjukkan kehidupan alam. Okey, haiwan ke? Okey, tengok contoh ni. Okey, daripada bentuk hexagon kita jadikan cicak. Tengok macam mana dia hasilkan bentuk cicak. Okey, dia dah hasilkan. Kemudian ditekap. Dia pusing-pusing, dia tekap sampai dia hasilkan satu bentuk. Kita boleh buat daripada bentuk ni menjadi singa bersayap. Step dia sama. Kita cari satu bentuk poligon, kita tukar kepada bentuk hidupan dan kita hasilkan, kita cut dia. Warna supaya dia nampak. Kalau nampak yang warna hitam ni, dia adalah singa bersayap juga. Pola dia berulang. Okey, itu sahaja untuk video kali ini dan kita juga telah habis bab 5. Cikgu harap kalau sekiranya kamu ada bahagian yang mana yang kamu tidak faham, kamu boleh ulang semula video yang sebelum ini. Okey, terima kasih.